Okay, kita ke point yang kedua, alright, lindung ataupun lebih mudah kita dengar melindungi. Okay, protect. Okay, apa yang menariknya berkaitan dengan protect ni? Okay, badan kita hidup, dia bukan sekadar satu badan ni. Kita tak hidup dalam, kita tak kira sebagai satu unit. Kita actually telah digabungkan dari unit-unit yang terkecil yang hidup dipanggil sel. Right? So sel ni akan berkembang jadi tisu, berkembang jadi organ anda, berkembang jadi sistem dan menjadi keseluruhan anda sekarang. Jadi bermakna anda ni bukanlah kiranya seorang. Anda ni adalah seramai-ramai sel tersebut. Dan setiap daripada sel tu mempunyai keperluan dan kepentingannya sendiri. Okay? Dan saya akan ceritakan berkenaan melindungi ni sebab kita akan fokuskan kepada sel anda dan kita perlu lindungkan sel anda supaya sel anda mampu bergerak dan bekerja dengan cara optimal supaya badan anda lebih sihat. Okey. So ini sel, okey. So kita tengok dekat dalam gambar rajah ini juga adalah sel. So anda boleh lihat ini semua sel. So dekat dalam sel ni, dalam mana-mana badan kita, sel kita akan berkomposisi sebeginilah. Alright, kita ada sel, kita ada nukleus dalam sel dan sel tu akan dipenuhi dengan satu ruangan ataupun satu cecair kita panggil matriks luaran. Okey, so anda lihat di dalam warna ungu ni lah. So ini adalah matriks luaran ataupun bahasa Inggeris dia panggil extracellular matrix. Penting ke matriks luar ni untuk kita tahu? Ya, sama seperti manusia, kita juga sel juga akan mengubah cara dia bergantung kepada stimuli yang ada kat luar. Sama je. Right? So stimuli yang luar yang paling terdekat dalam sel adalah matriks luaran ni. Jadi kita kena tahu apa matriks luaran ada. Okay? So dalam matriks luaran ni kita ada, saya akan fokus pada tiga lah. Kita ada banyak. Kita ada connective tissue, right? Kita ada jenis-jenis ini juga lah, termasuk sekali dengan acid hyaluronic, collagen dan juga protoglycan. Okey, yang saya highlightkan warna merah ni, protoglycan ni adalah disebabkan dari perbandingan daripada acid hyaluronic dan juga collagen. Sebenarnya protoglycan ni adalah paling penting dalam matriks luaran anda. Mengapa? Okey, protoglycan ni boleh dikatakan sebagai ibu dalam proses yang berlaku dekat luar sel anda. Okey, dia adalah induk yang akan memberikan isyarat untuk mengeluarkan collagen dan juga acid hyaluronic. Sebab tu kita panggil dia sebagai dreaming component. Kenapa? Okey, ini adalah perkara-perkara yang protoglycan akan mampu melakukan. Dia adalah dia adalah sesuatu yang akan membetulkan dan menyatukan sel anda, memberi komunikasi yang baik antara satu sama lain sel dan memberikan kesepakatan supaya sel anda bekerjasama untuk melakukan satu proses dengan lebih baik dan mengawal serta memberi kesetaraan dari segi keseluruhan environment ataupun persekitaran sel tu supaya sel tu lebih sihat. Itu yang pentingnya. Okay, banyak protoglycan ni punya, kalau anda boleh lihat ataupun baca, protoglycan ni sebenarnya banyak sangat dia punya proses dalam mengawal dan membantu sel ini. So sebab tu kita letak dia dreaming component ni sebab orang tak tahu. Benda ni bukan benda yang selalu diperkatakan. Jadi kita perlu tahu benda ni sebab dia adalah yang paling tunggak, adalah kepentingan selain daripada mana-mana produk yang anda pernah dengar berkenaan dengan hyaluronic acid, something like that. Kalau anda pernah lihat lah, collagen. Alright, banyak sangat produk-produk collagen, tapi diorang tak tahu protoglycan adalah benda yang sangat penting. Okay, kepentingan dia sehingga kita tahu bila kita actually umur 25 tahun, alright, dalam kita punya graf perkembangan ataupun pertumbuhan kita, alright, pada umur 25 tahun, kebanyakan proses ataupun sel sendiri dalam badan kita akan menurun, termasuk sekali dengan pengeluaran protoglycan. Jadi umur 25 ni adalah umur paling aktif anda dari segi perkembangan. Nah, bila anda lepas daripada 25 tahun, anda akan perasan dan anda akan merasai yang anda ada kebantutan dari segi contohnya macam ketinggian, alright, muscle mass anda. Kalau anda bukan jenis bersukan lah, alright, dari segi ni muscle mass anda. Jadi di sini berfaktor disebabkan protoglycan telah juga kurang pada tahun tersebut. So itu yang pentingnya. Okay, alright. Bagi mereka yang tak pernah lihat, okay, ini adalah salah satu struktur
protoglycan. Okay, so protoglycan ni adalah bentuk berus ni, alright, satu palang dengan bulu-bulu ni, alright. So protoglycan ni dia akan melekat pada asid hyaluronik. So sepanjang-panjang asid hyaluronik punya struktur, alright, akan ada banyak lekatan protoglycan dekat situ. Jadi protoglycan tu dia lebih banyak dia punya isi dalam matriks luaran kita berbanding dengan asid hyaluronik. Dan kemampuan dia disebabkan bila anda lihat dia ada banyak jujukan tu ataupun buluan tu, alright, dia actually memberikan surface area lebih banyak dan disebab itu dia punya kemampuan untuk sebagai salah satu perkara yang penting dalam matriks luaran itu penting. Sebab setiap daripada ini akan memberi kesan kepada anda punya sel sebab dia akan menerima isyarat tersebut dulu sebelum sel anda dapat. Okay. Dan Tankside telah berjaya untuk mengekstrak protoglycan ni dan ini adalah hasil dia. Okay. Di mana kita ekstrak adalah kita ekstrak dia daripada ikan salmon, alright, yang semula jadi. So kita ambil tulang rawan daripada hidung ikan salmon ni dan kita ekstrak dia menjadi seperti ini. Okay. Protoglycan ni dulu actually dah ramai dah tahu dari dalam, saya tak ingat beberapa tahun lepas, namun bahagian Korea, China dan juga Jepun sebenarnya dah kenal dalam protoglycan itu. Namun kenapa anda tidak pernah lihat protoglycan dalam mana-mana produk disebabkan sangat-sangat mahal untuk proses ekstrak dia. Okay. Conventionally, alright, dia akan menggunakan salah satu extract method dipanggil extract acid acetic. Ekstrak ni adalah ekstrak yang mula-mula dikenali yang mampu untuk mengeluarkan protoglycan lah. Senang cerita. Namun ada banyak sangat kekurangan daripada kaedah ini. Salah satunya adalah bahagian monomer dia akan terputus. Okey, so anda lihat daripada gambar rajah ni. Okey, anda lihat ni G3 Kalau anda lihat dari sini, sinilah G3. Okey, so yang biji-biji ni semua adalah yang jujukan ni. So dia terpotong kat sini. Dia tak dapat dekat bahagian G2 dengan G1 ni. So maksudnya bila terputus, kesemua atau keseluruhan monomer, kita panggil monomer, keseluruhan monomer protoglycan tu actually tak dapat. Dan disebabkan itu juga tambahan lagi daripada terputusnya monomer tu, kos yang diperlukan sangat tinggi untuk menghasilkan atau mengekstrak protoglycan ni daripada ikan salmon tersebut. Dan yang paling menyedihkan adalah walaupun dia dapat ekstrak, keaslian dia, purity untuk protoglycan yang dapat dikeluarkan hanya sebanyak 20%. Jadi bermakna kalau dia masukkan dekat dalam mana-mana produk, hanya 20% effectiveness kita panggil. Bermakna macam tak berbaloi lah. Okey, dah lah tak berbaloi, lepas tu harga dia mahal. Jadi sebab tu susah anda boleh dapat mana-mana produk yang menggunakan protoglycan. Okey. Tapi yang saya suka adalah Tankside telah berjumpa dengan salah satu profesor di mana dia telah mencipta satu kaedah baru dipanggil LPT, Leaf Protein Technology. So semua yang ada dekat dalam kaedah konvensional itu telah berubah. Alright, berubah 180 darjah menjadi yang lagi baik. Alright, di mana ekstrak itu dapat boleh ekstrak ke semua monomer tersebut. So semua sepanjang ini dapat kurangkan masa, di mana masanya akan dapat kurangkan kos dan juga keaslian ataupun purity dia dapat hampir 90% lebih baik. Okay. Dia profesor ni dia bukan calang-calang orang lah. Okay. Method ataupun kaedah yang telah dilakukannya, dia telah patentkan untuk kiranya hanya dia dibenarkan menggunakan saja method tersebut. Okay. So dia telah patentkan proses ni kepada Russia, Japan, USA, Europe, India. Dan dia sendiri telah diiktiraf dalam Japan Prime Minister Award pada tahun 2012 berkenaan dengan teknologi ni. Dan kalau anda tak tahu macam mana hebatnya Prime Minister Award dekat Jepun, dia seolah-olah Nobel Prize sebenarnya. Sebab kita tahu Jepun ni dia memang sangat menitik beratkan kualiti. Jadi untuk mendapat program Prime Minister Award ni sendiri memang amat sukar. Okay, dan dia dapat pada tahun 2012 yang telah diiktiraf. Okay, dan kalau anda tidak kenal, ini adalah Profesor Yoshiaki Kudo yang telah menghasilkan proses ataupun kaedah tersebut, kaedah LPT. Okay, alright.
Itu satu saya dah cerita berkenaan protoglycan dan kehebatan dia dan juga ekstrak yang telah memberikan hasil lebih baik, bermakna anda akan dapat effectiveness ataupun kekuatan daripada protoglycan itu kepada badan anda. Alright? Tapi thanks saya tidak akan letakkan kriteria kualiti kita tu kat situ je. Jadi kita telah melihat pada satu lagi non-profit organisation di mana dia dipanggil JAPA ataupun oleh anda lihat sini Japanese Association of Preventive Medicine for Adult Disease. So apa yang menariknya dengan ini adalah salah satu badan dekat Jepun di mana dia dirangkumi oleh doktor-doktor yang berdaftar. Maknanya certified doktor lah, doktor yang pasti doktor, bukan doktor beli sertifikat, tidak. Right? Jadi doktor-doktor ini, kenapa diorang hasilkan satu organisasi ini? Sebab diorang tahu Jepun ni banyak sangat produk-produk yang baik. Okay, itu boleh kata bukan untuk dinafikan lah. Right? Namun diorang ni ataupun doktor ini ingin memberi satu lagi pengiktirafan kepada produk-produk yang ada dekat Jepun di mana dia boleh dilabelkan sebagai yang paling baik. Okay? Dan motif dia ataupun fokus diorang untuk memberikan certification ni adalah diorang ingin tahu di mana produk ni akan memberikan kondisi kesihatan lebih baik dan mampu mencegah penyakit. Pasti maksudnya bila dia buat clinical trials atau apa-apa saja kajian kepada produk yang kita tawarkan untuk dapatkan certification ni, dia perlu dapat ni. Okay, so ada 6,600 doktor berdaftar dalam ini, alright, dan diorang akan melakukan satu ujian ketat untuk memberi kepastian di mana produk ni adalah produk yang sangat-sangat baik. Okay, dan yang paling saya rasa ini adalah salah satu kawalan kualiti dia lah. Alright, di mana kalau anda lihat kepada lima kata kunci dekat apa yang diorang akan buat dekat Jepun ni untuk memberi certification ni, right? Anda boleh lihat kesemuanya bukan mudah untuk kita meet the requirement lah. Kita susah untuk dapatkan kelulusan disebabkan kalau salah satu daripada ni tak ada, anda takkan dapat certification ni. Okay? Yang paling susah adalah pada waktu akhir di mana selepas dah berlakunya semua kajian tersebut, pengarah pengarah yang ada dalam Jepun ni di mana diorang distrukturkan oleh 15 orang pengarah, tiada salah satu pun boleh katakan tidak pada produk tersebut. Kenapa? Kalau mereka salah satu bagi kata putus tidak, anda takkan dapat certification ni. Dan anda boleh lihat daripada 1987 hanya 66 item sahaja yang telah diluluskan, which is sikit, sangat-sangat sikit. Bermakna ini adalah salah satu organisasi yang sangat-sangat mementingkan kualiti produk. Dan yang bestnya, yang paling baiknya adalah Tengsai telah mendapatkan beberapa produk termasuk profil yang saya ceritakan tadi, yang cerita sekarang, dan juga Perfect Mineral Eye ni, dan juga salah satu produk yang saya akan ceritakan lagi telah mendapat certification daripada Jepun. So bermakna barang kita bukan barang remeh-temeh. Barang kita adalah barang yang ada kualiti yang memang telah disertifikkan dan oleh doktor daripada Jepun ni sendiri. Okey. So saya dah cerita dah tadi, alright, kehebatan produk, apa benda yang kita dapat certification semua, alright. Jadi saya akan ceritakan apa profil ni mampu buat dalam badan kita. Fungsi terutama profil ni adalah anti keradangan. Okey. Salah satu fakta untuk anda kalau anda tidak tahu, kebanyakan penyakit, alright, simptom awalan adalah keradangan atau bahasa Inggeris paling mudah anda pernah dengar adalah inflammation. Kenapa? Sebab itu adalah salah satu reaction dalam badan kita untuk actually kawal ataupun membantutkan mana-mana penyakit ada dalam badan ataupun contohnya macam kita kena infection semua, so dia akan membantukan proses dalam badan tu. Namun kalau badan anda tidak mampu untuk cope anti keradangan tu, keradangan tersebut, anda akan develop ataupun merangsang proses ataupun penyakit tersebut pada stage yang lagi kritikal. Alright, contoh macam ada arthritis ataupun mana sakit-sakit, kawasan sakit-sakit, biasanya sakit sendi lah. So bila sakit sendi tu bermakna anda ada keradangan. Biasanya bila anda ada sakit sendi bermakna anda akan rasa kawasan tu panas. So itu adalah salah satu tips untuk anda tahu apa itu inflammation ataupun keradangan. Okay. So bila dah start keradangan tu, alright, dia akan lihat
sejauh mana kemampuan badan anda untuk membantukan tidak. Tapi kebanyakannya tidak, sebab bila kita dah dewasa, kebanyakan prosedur badan kita akan rendah. So apa yang Prof tawarkan adalah untuk membantutkan kerendahan tersebut supaya anda tidak developkan penyakit tersebut pada proses yang lebih kritikal. Right? Tambahan adalah untuk menggalakkan pencambahan sel, definitely, sebab anda semakin meningkat umur, sel anda juga akan semakin berkurangan kekuatan dia. Jadi kita perlukan sel-sel yang baru supaya setiap proses dalam badan kita berfungsi dengan lebih baik. Right? Menggalak pertumbuhan rawan bagi mereka yang ada penyakit dari segi penyakit sendi, ini adalah yang terbaik untuk anda. Right? Bagi mereka yang sukakan kecantikan, right? Menjaga kulit adalah salah satu queen of you. Right? So ianya akan memberikan kemampuan kelembapan di mana protein glycan itu mampu memberikan 30% lebih hidrasi. Right? Hydration factor kat situ. Dan sebabkan part ni lah adalah di mana dia memberikan fungsi utama anti keradangan. Okay, dan last sekali adalah untuk mekanisme tulang anda supaya tulang anda tumbuh dengan lebih baik. Okay, so yang kedua settle, kita dah ada profil which is akan melindungi sel anda supaya sel anda mampu menjalankan proses-prosesnya lebih optimal. Dari mana-mana badan anda lah.